Nabi nak buat dakwah sebab nak ajak umat semua masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni confirm syurga, tuan-tuan. Nabi ni masuk confirm syurga. Allah dah sediakan mahligai di syurga. Jadi Nabi confirm syurga, Nabi confirm syurga. Nabi tak nak masuk seorang-seorang syurga. Nabi nak ajak semua sekali masuk syurga. Dia suruh Nabi buat dakwah. Macam tuan-tuan buat rumah besar, buat banglo besar. Dah sampai 10 bilik rumah besar. Dia ada kolam lagi, ada air terjun lagi, hebat. Tapi tuan buat rumah besar-besar, duduk seorang-seorang, memang tak seronok. Nabi pun masuk syurga seorang-seorang, tak seronok. So nak seronok, panggil sahabat-sahabat, ajak semua umat ni masuk syurga sama. Dia suaralah Nabi, tuan-tuan, Nabi hijrah sebab Nabi nak dakwah, nak ajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada orang pertikai. Dan ada orang tanya, mengapa Nabi hijrah waktu malam? Ini tanda Nabi takut. Kalau Nabi betul berani, hijrah tengah hari lah. Orang nampak macam Umar Al-Khattab. Mengapa Nabi hijrah waktu malam? Tuan-tuan, Nabi hijrah waktu malam sebab Nabi nak ajar kita pentingnya malam. Nah, bukannya hijrah waktu malam. Isra Mi'raj berlaku waktu malam. Dan malam Qadar berlaku malam. Nuzul Quran berlaku malam. Qiyamul Lail pun malam. Malam Jumaat pun malam. Pasal malam pun malam. Malam pertama pun malam. Penting malam. Dia suruh Nabi hijrah waktu malam. Mengapa Nabi hijrah waktu malam? Bukan Nabi takut. Nabi nak ajar kita berani biar bertempat. Berani biar bertempat. Nah, sebab ketika itu, semasa itu umat Islam tak ramai lagi. Umat Islam hanya 34 orang. Sayyidina Umar tu yang ke 35. Umat Islam tak ramai, persenjataan masih lemah. Nah, jadi kalau Nabi hijrah tengah-tengah hari, Nabi kena tangkap, mungkin sahabat-sahabat Nabi kena seksa. So, Nabi nak ajak kita berani boleh biar bertempat. Sebagai contoh, kawan tu guna pistol, guna senapang, kita bersilat kungfu, dia tembak, lingkup kita tu. Nah, so sedar diri sikit. So, Nabi hijrah waktu malam nak ajak kita berani boleh tapi biar bertempat. Dah, Sayyidina Umar lain. Sayyidina Umar ni dia memang terkenal dengan gedebel dia. Dah, dia kata sesiapa yang nak anak dia yatim, mak tunggu. Siapa nak isteri dia janda, wait. Tomorrow morning aku nak pergi hijrah. So tak ada orang yang berani halang dia. So nak bagi tahu kepada kita bahawa dah mesti ada di kalangan AJK surau, mesti ada di kalangan AJK masjid yang gedebel macam Sayyidina Umar ni. Nah, senang nak cegah maksiat yang berlaku di sekitar taman perumahan. Ini kadang-kadang AJK surau tu semuanya lembek-lembek semua. Nah, tak cukup melo. Nampak orang buat maksiat, nak tegur tak berani. Akhirnya join sekali. Bahaya. Ada juga join sekali. Nah. So mesti ada yang berani macam Sayyidina Umar. Tapi jangan ramai sangat. Kalau semua AJK surau macam Sayyidina Umar tu, asyik nak gaduh macam. Jangan. Muslimin sama dengan Nabi hijrah sebab ikut perintah Allah. Yang kedua, Nabi hijrah sebab apa? Nak dakwah. Yang ketiga, Nabi hijrah sebab Nabi nak cari kawan-kawan baru, lokasi baru untuk dakwah. Muslimin semua dengan apakah iktibar hijrah? Dah dengar lagi insya-Allah. Malam tu Nabi nak keluar rumah, nak hijrah. Di luar sana Nabi nampak ramai musuh-musuh nak bunuh Nabi, nak tangkap Nabi. Maka apa Nabi buat? Nabi ambil pasir, Nabi baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan Nabi hembus. Jadi semuanya pendekar-pendekar yang jahat tu tertidur, siap berdengkur lagi. Jadi nak bagi tahu kepada kita bahawa nak keluar rumah kena ada doa. Nak masuk rumah kena ada doa. Nak masuk tandas kena baca doa. Nak keluar tandas pun kena baca lepas keluar tandas baca doa. Tapi ada orang, ramai orang masuk tandas baca doa. Nak keluar tandas tak tahu doa. Akhirnya tak keluar. Ini bahaya tu. Siap menyanyi dalam tandas. Jangan. Penting doa. Dalam Quran sebut wa amma yazaghanaka min asy-syaitan fasta'iz billah. Kalau kamu diganggu oleh syaitan, fasta'iz billah. Kena baca bismillah. Minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. So Nabi malam tu nak keluar, ada musuh di luar sana. Nabi baca waja'alna min baini aydihim sadda. Mus. Tak ramai antara kita yang salah guna ayat ni. Dia bawa kereta tak ada rotek, bawa motor tak ada lesen, nampak polis trafik JPJ, waja'alna min baini. Tetap juga kena saman. Sebab apa salah guna ayat Quran? Itu salah gitu. So bayarlah saman, no problem. Hadiah untuk kerajaan kita. Muslimin sama dengan. Jadi malam tu Nabi keluar, Nabi terus pergi ke rumah
Abu Bakar As-Siddiq. Bila sampai di rumah Abu Bakar, Nabi ajak, wahai Abu Bakar, jom kita hijrah. Tanya Abu Bakar, ya Rasulullah, bila nak hijrah? Malam ni lah. Malam ni? Jom, I follow. So, spontan je ikut. Tak ada songeng, tak ada komplain. Malam ni hijrah, malam ni terus. Tengok sahabat kepada sahabat yang lain. Nampak sahabat susah, terus tolong, bantu. Tapi kalau kita tuan-tuan, katalah tuan Syekh kita ni ajak, sahabat Hasan, jom hijrah. Bila Syekh? Malam ni lah. Malam ni apa? Esok lah. Banyak songeng kita. Kita banyak komplain. Tapi Nabi berjaya sebab Nabi dibantu oleh sahabat macam Abu Bakar yang setia, yang follow, ikut perintah Nabi. Muslimin semalam. Jadi malam tu Nabi hijrah, Nabi pergi menyorok di Gua Sur. 3 hari 3 malam Nabi menyorok di Gua Sur. Bila Nabi menyorok di Gua Sur, bila Nabi berjalan nak ke Gua Sur tu, Nabi dah berjalan atas pasir. Zaman dulu memang pasir lah Mekah ni. Jadi ada kesan tapak kaki Nabi. Ini amat dangerous, amat bahaya ni. Orang kata boleh trace. Ni mana Muhammad dia boleh tangkap. Maka apa yang berlaku? Allah takdirkan anak Abu Bakar. Bila Nabi Abu Bakar berjalan nak pergi ke Gua tu, ada kesan tapak kaki. Anak Abu Bakar bawa kambing yang banyak berjalan. Kambing tadi berjalan menutup kesan tapak kaki Nabi. Seorang kambing tak boleh trace. Mula-mula dia tahu ini dia. Tiba-tiba bela. Nak bagi tahu kepada kita bahawa kambing pun tolong Nabi, tuan-tuan. Kaki kambing tu berjalan menutup kesan tapak kaki Nabi. Kambing pun tolong Nabi. Nabi pun kambing pun membantu perjuangan Nabi. So kalau kita tak tolong Nabi, tak tolong Islam ni, kita lebih teruk daripada kambing, tuan-tuan. Yang tahu makan kambing, tuan-tuan. Lebih kurang sebulan lepas, 2 bulan lepas, kita semua pakai demonstrasi. Itu bagus. Sebab apa? Ada orang Amerika, dia hina Nabi, dia buat filem hina Nabi. Jadi kita semua pakai buat demonstrasi. Itu bagus. Mengeluarkan perasaan. Amerika, tuan-tuan, bila dia hina Nabi, maka Allah hantar dia ribut sendi, tuan-tuan. Habis hancur New York. Berjuta rugi, banyak bilion. Pening kepala Barack Obama dengan Mitt Romney. Sebelum tu Allah hantar ribut Katrina ke Amerika. Dua-dua nama ribut ni nama perempuan. Pertama nama Sandy, yang kedua nama Katrina. Nama-nama perempuan. So tuan-tuan, jangan kasih orang perempuan rumah kita marah. Kalau dia marah, dia ribut, kacau kita. Ribut Sandy kita. Jadi siapa yang hina Nabi, Allah hantar azab terus. Macam Amerika. Amerika orang kafir ni bukan hanya benci Nabi, sampai dia buat filem hina Nabi. Kambing pun Amerika benci, tuan-tuan. Saya ada baca artikel, dia kata Nabi suka makan kambing. Kambing ni darah tinggi. Ini kata orang kafir. Kambing ni jangan makan, darah tinggi, kata dia. Bahaya, dangerous. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, saya dah baca buku-buku medical. Datuk Seri Noh, Menteri Asas Tani pun bagi tahu, kambing ni selamat. Punca darah tinggi bukan sebab kambing. Punca darah tinggi adalah santan, garam dan stres sebab gaji tak naik-naik. Itu sebenarnya punca darah tinggi, bukan kambing. Tapi kambing dipersalahkan. Kenapa? Sebab kambing membantu Nabi dalam hijrah Nabi. So kambing dipersalahkan. Nabi kata apa? Ittakhadhal ghanam fahna barakah. Kamu kena makan kambing, kambing ini ada keberkatan. Dia Nabi kata al-ghanamu barakatan mawdu'ah. Kambing ini keberkatan yang ditinggal-tinggalkan. Maka makan kambing pun boleh pahala, insyaAllah. Muslimin sama lakukan. So malam tu Abu Bakar bersama dengan Nabi dalam Gua Sur. Abu Bakar sudah takut. Sebab apa? Di luar sana ada musuh-musuh yang sedang mencari. Bimbang. Abu Bakar bimbang Nabi dibunuh. Kalau dia kena bunuh, no problem, dia mati seorang. Macam Sayyidina Ali, dia sanggup tidur atas katil Nabi. Dia tahu ini kemungkinan aku kena bunuh ni. Tapi kata dia, aku kena bunuh, aku mati seorang. Tapi Nabi kena bunuh, Islam mati. So dia tidur atas katil Nabi. Jadi Abu Bakar dalam Gua Sur sudah takut. Bimbang musuh datang mencari mereka. Sebab apa? Bila pendekar hulu balang tadi, bila mereka sedar, buka selimut tengok Ali, Nabi dah hilang. Mereka makin marah. Kata Abu Jahal, sesiapa yang boleh tangkap Muhammad hidup mati,
Dan kita akan hadiahkan dia 100 ekor unta, tuan-tuan. 100 ekor unta. 1 ekor unta zaman dulu macam Mercedes sekarang. Kancil tak masuk senarai. Minta maaf kepada pemandu kancil. Jadi mereka mengejar Nabi sebab apa? Nak tangkap Nabi, nak dapat hadiah. Maka Abu Bakar sudah takut. Nabi kata, wahai Abu Bakar, la takhaf, la tahzan, inna Allah ma'ana. Don't worry baby, Allah bersama kita. Nampak kita berdua dalam gua ni, Allah akan protect kita insya-Allah. Nah, tengok tuan-tuan, Nabi sahabat kepada sahabat yang lain. Bila Nabi nampak sahabatnya Abu Bakar ni takut, resah gelisah, dah gelabah, Nabi cool down kata. So kita pun begitu tuan-tuan. Bila nampak sahabat susah, kita relaxkan dia, coolkan dia. Sebagai contoh, kita pergi hospital. Dah, tu Haji ni mengapa ni? Nampak letih, bonyok je, dengan ceramah mengantuk ni. Contoh. Dah, pergi hospital. Allah Ustaz, saya ni jantung berlubang Ustaz, paru-paru berair dah. InsyaAllah makan ubat sembuh. Itu cara dia. Kita pergi hospital, nampak mengapa Haji? Mata macam Allah, sedih betul, merah je. Mengapa bonyok letih ni? Oh Ustaz, saya punya buah pinggang Ustaz, Allah kena buat hemodialisis. InsyaAllah Haji, sabar buat hemodialisis, sembuh insyaAllah. Itu cara, teknik nak cool down kan sahabat-sahabat. Jangan pula pergi hospital. Ni Haji mengapa ni? Monyok je. Allah Ustaz, saya belok jantung berlubang. Tak lama Haji. Bahaya Haji. Mati kawan tu sebab terkejut. Mulut laser kena. Bahaya Ustaz. So jangan buat hal. So kena ada teknik dan cara nak berkomunikasi dengan sahabat-sahabat Muslimin sama kan. Yang menariknya semasa Nabi Abu Bakar dalam gua Sur tu, Nabi tertidur. Dalam gua Nabi tertidur. Nabi tidur atas batu. Jadi Abu Bakar tengok, kesian Nabi ni tidur atas batu keras ni. Dah, maka Abu Bakar pun angkat kepala Nabi pelan-pelan, dah letak di atas perutnya yang lembut ni. Nabi lagi seronok landing Dah, Nabi tidur atas batu, dah lena dah. Abu Bakar angkat kepala Nabi, letak pada atas perut dia yang lembut tu. Makin seronok Nabi tidur. Tiba-tiba kaki Abu Bakar dipatuk ulang. Dia terkejut tapi dia tak bergerak, tak berganjak, merah muka, menahan sakit, tapi dia cool, tak kelabang, supaya Nabi teruskan tidur. Tengok, dia sanggup berkorban untuk Nabi supaya Nabi boleh rehat, sanggup berkorban untuk sahabat. Tapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan tidur atas kepala saya, atas perut saya. Syekh, tidur atas kepala lah. Tiba-tiba lipat lalu, kita pelanting kepala. Itulah kita punya nilai persahabatan. Muslimin semalam banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita bincang dalam konteks hijrah Nabi. Nabi hijrah ke Madinah. Nabi bila sampai ke Madinah, ada benda yang pelik berlaku. Bila Nabi Abu Bakar sampai ke Madinah, ada benda yang pelik berlaku. Nah, di mana ramai juga orang Madinah yang salam dengan Abu Bakar dulu. Tidak salam dengan Nabi dulu, salam dengan Abu Bakar dulu. Nah, sepatutnya salam Nabi dulu, sebab Nabi ni YAB, jamak berhormat. Abu Bakar ni YAB je. Tak ramai orang Madinah salam Abu Bakar dulu. Sebab apa? Dia ingat Abu Bakar ni Nabi. Dah, cara Abu Bakar pakai, cara dia minum, cara ilmunya pakai macam Nabi dah. Tengok, Nabi pemimpin hebat. Pemimpin hebat melahirkan pemimpin yang hebat. Guru hebat melahirkan murid yang hebat. Jadi Nabi didik Abu Bakar sampai orang ingat Abu Bakar ni sebagai Nabi. Nah, sama ramai orang salam dia. Sebab zaman dulu tidak ada Astro TV 9. Jadi orang tak kenal siapa Nabi ni. Nah, tengok tuan-tuan, pemimpin hebat melahirkan pemimpin yang hebat. Tapi setengah-setengah pemimpin kita dia je hebat. Bila nampak orang hebat, kat terus, cantas terus. Macam di Kelantan ada selalu berlaku